hari kita akan nak belajar perkara yang baru hari ini, iaitu membina ayat tunggal berdasarkan gambar dan juga perkataan. Okey, baiklah. Ni dia, buka muka surat 32. Semua orang buka muka surat 32. Okey, buka muka surat 32. Okey. Hari tu cikgu belum bincang jawapan kan? Cikgu beri kepercayaan kepada kamu untuk membaca dan juga menjawab. Okey, hari ni kita nak semak semula jawapan yang telah kita buat. Okey. Baiklah. Baca, petikan, ni dia ya. Okey, baca, petikan dan jawab soalan yang diberikan. Pilih yang menjimatkan. Tajuknya ialah pilih yang menjimatkan. Ini masih berkaitan dengan kelestarian alam. Apa dia kelestarian alam? Program untuk mengekalkan keseimbangan, kesejahteraan dan juga keselamatan alam sekitar. Baiklah. Yang baru masuk, boleh buka buku aktiviti. Kita hendak membincangkan jawapan yang telah kita buat. Okey, cikgu teruskan lagi ya. Baik, cikgu baca, kamu dengar ya. Pilih yang menjimatkan. Lihat ini, gambar ini. Ini dia menunjukkan apa dia? Periuk nasi. Periuk nasi. Periuk nasi. Okey, pada kotak periuk nasi itu ada apa dia? Pada kotak periuk nasi tersebut ada label. Ada label yang menunjukkan cara nak memilih. Cara hendak memilih alat elektrik yang hendak dibeli. Cara memilih alat elektrik yang hendak dibeli. Sebenarnya dalam kehidupan seharian kita ni banyak info-info yang diberikan. Kita sebagai masyarakat pada masa ini kena tanamkan rajin membaca. Pada setiap perkara yang kita jumpa tu rajin-rajinlah membaca. Kenapa? Daripada membaca kamu akan dapat banyak info. Contohnya apabila hendak membeli barang, apabila hendak membeli barang, dengar tu, kita baca dulu. Baik makanan ataupun minuman ataupun peralatan elektrik, baca dulu. Apa yang ada pada kotak tersebut, apa yang ditulis pada label tersebut. Kerana orang yang menjual barang tu pasti dia akan menjual barang dalam keadaan barang yang selamat. Dan dia nak kita tahu apa yang kita beli, apa tujuan kita nak guna, bagaimana cara hendak guna, apakah kelebihan barang tersebut. Baik, yang cikgu nak sampaikan di sini, sebelum kita membeli barang, kita mesti telitikan. Okey, kita mesti telitikan barang tersebut. Kena tahu ciri-ciri keselamatan, ciri-ciri keistimewaan barang tersebut. Kemudian kenalah bersesuaian dengan apa yang kita nak pilih. Cikgu terus kepada gambar rajah soalan tersebut. Kita baca dulu maklumat tersebut ya. Fahamkan baik-baik. Itu merupakan sebuah periuk nasi elektrik. Pada kotak periuk nasi tersebut ada label, ada bintang-bintang. Pernah nampak tak di rumah kamu peti sejuk ada bintang-bintang? Ada. Pernah. Ada, betul. Kadang-kadang ada 2 bintang. Kadang-kadang ada 3 bintang. Kadang-kadang ada 4 bintang. Kadang-kadang ada 5 bintang. Baiklah. Bintang-bintang itu sebenarnya memberi maksud melambangkan
penjimatan elektrik yang digunakan oleh barang tersebut. Contohnya, dengar ya, contohnya ni cikgu sebut pada barang elektrik lah. Okey, contohnya peti sejuk, kemudian pada periuk nasi seperti yang kita bincang ini akan ada label sehingga 5 bintang. Kalau 5 bintang ni maksudnya alat elektrik itu terbaik kerana ia menggunakan elektrik pada kadar yang minimum. Maka berlakunya penjimatan elektrik yang banyak. Kita tak perlu guna kuasa elektrik yang tinggi. Kalau 4, maksudnya ia berkurangan sedikit daripada 5. Kalau 3, penjimatan elektrik berada pada pertengahan. Okey, kalau 2, penjimatan elektrik yang sederhana. Kalau 1, penjimatan elektrik yang sedikit. Jika alat elektrik yang kita beli, contohnya televisyen, tidak ada gambar langsung bintang-bintang tersebut, maksudnya ia tidak mempunyai ciri-ciri menjimatkan elektrik yang kita guna. Apa tujuan penjimatan elektrik kat situ? Kita nak baca. Lagi banyak kita guna elektrik, apa akan jadi pada alam sekitar? Boleh dengar? Boleh. Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okey, baik. Cikgu nak baca, cikgu mahu kamu telitikan. Baiklah, cikgu nak kamu telitikan apa yang cikgu nak baca dan yang kita nak faham dalam maklumat ini, ya. Okey, baiklah. Pilih yang menjimatkan. Ini label kecekapan tenaga. Ini label penjimatan elektrik, penjimatan tenaga. Siapa yang bertanya kepada ibunya? Anaknya ini bertanya kepada ibunya. Ibunya balik daripada kedai membawa sebuah kotak yang berisi apa tu? Periuk nasi elektrik, ya. Wah, periuk elektrik baharu. Ibu, ini label apa? Ni ialah ayat seruan. Sebab tu cikgu baca dengan nada tinggi. Kemudian ayat yang kedua, ini ialah ayat tanya. Pun kita tanya, kita baca seperti kita menyoal dengan nada suara yang tinggi. Cikgu ulang lagi. Wah, periuk elektrik baharu. Ibu, ini label apa? Ni label apa? Okey, kamu boleh rujuk pada buku kamu, ya. Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Boleh faham tak? Okey. Ini ialah label kecekapan tenaga. Ni bintang ni ada berapa bintang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bintang. Apa yang dimaksudkan di situ? Kadar kecekapan tenaga 1 hingga 5 bintang. Baik, pada label tersebut, pada periuk nasi elektrik tersebut ada 5 bintang. Maka ia menunjukkan bahawa peralatan elektrik itu sangat baik, sangat bagus untuk dibeli, pilihan yang tepat. Tengok ya, apa lagi pada label tersebut? Lebih banyak bintang, lebih jimat tenaga. Okey, kemudian apa lagi yang diberi di situ?
periuk nasi elektrik. Kemudian ada nombor model. Ini semua kita kena baca, kita kena ambil tahu. Okey, taraf dengar ya. Taraf kecekapan tenaga periuk elektrik ini ialah 5 bintang. Kadar cekap tenaga peralatan bersamaan dengan jumlah 5 bintang. Kalau 5 bintang ni paling bagus. Paling menjimatkan elektrik. Okey, apa lagi maklumat yang diberi? Tengok ya, kamu rujuk juga. Penggunaan tenaga purata setahun. Maksudnya setahun jika kita gunakan periuk ini hanya 662. Maksudnya 662 watt. Tahu watt? Watt itu ialah cara kiraan tenaga elektrik yang digunakan. Boleh nampak? Kamu lihat pada buku juga. Okey, baik. Sekarang kita sedang meneliti pada label tersebut. Jadi nanti bila dewasa ataupun belum dewasa ni, apabila hendak pergi ke kedai, hendak membeli sesuatu, jangan main ambil sahaja. Kena tengok pada label. Sebab penjual tidak akan menipu pembeli. Biasanya pembeli yang selalu bersifat tergopoh-gapah, tidak memilih pada ketepatan. Kita biasa memilih pada kecantikan luaran sahaja, betul? Tapi sebenarnya barang kita hendaklah teliti dari label. Sebab label tu menerangkan kita kebaikan, keistimewaan, cara penggunaan yang betul. Kemudian penggunaan tenaga produk ini 25% lebih cekap. 25% lebih cekap. Maksudnya kadar tadi dia dah sebut kadar wattnya setahun, purata. Purata tu maksudnya kiraan keseluruhan penggunaannya 662. Kemudian tahap kecekapannya 25% lebih cekap daripada produk biasa. Benda ini telah diuji. Bukannya cuba-cuba tapi telah diuji dan dibuktikan. Baiklah, kita baca perenggan yang kedua. Semua orang lihat pada perenggan yang kedua. Okey. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Inilah kebaikannya. Jika alat elektrik kita semuanya dia hanya menggunakan sedikit saja tenaga elektrik, maka kita punya alam tidaklah terlalu panas. Kenapa? Sebab setiap kali penggunaan elektrik yang ada di rumah kita, ia membebaskan karbon. Tahu karbon? Karbon tu yang kita tak nampak ya, dia gas. Okey, karbon ke alam sekitar yang menjadikan alam sekitar kita ni bila banyak sangat karbon ni, dia akan menjadi panas. Walaupun cuaca mendung, kamu rasa macam panas. Ini disebabkan penghasilan karbon yang banyak daripada kegiatan harian kita. Antaranya ialah penggunaan alat elektrik. Okey, baiklah. Seterusnya, oleh itu alam sekitar akan lebih bersih, lebih selamat dan kualiti kesihatan kita juga baik. Jika alam ini bersih, alam ini bebas daripada sebarang gas yang berbahaya, daripada sebarang gelombang yang berbahaya, maka kesihatan tubuh badan kita juga insya-Allah akan terjamin. Okey, baiklah. Sekarang pegang pensel dan pemadam. Jika jawapan kamu itu sangat jauh daripada jawapan yang cikgu cadangkan, kamu boleh ubah jawapan kamu. Boleh jelas? Suara sanggut-sanggut. Sebab hari hujan kan? Sebab hari hujan. Okey, sebab tu cikgu tak minta kamu baca. Okey, baiklah. Soalan yang pertama. Ni kita dah baca tadi ya. Di sini ada yang cikgu gariskan berwarna merah. Ini merupakan isi utama. Ini merupakan jawapan yang kita nak dapatkan. Okey, yang pertama.
Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Ni dia jawapan dia. Kamu boleh mulakan dengan fungsi, ya, fungsi. Fungsi label kecekapan tenaga. Fungsi label kecekapan tenaga ini kita akan dapat mengetahui. Kita akan dapat mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Itu jawapan yang pertama, ya. Fungsi label kecekapan tenaga ini kita akan dapat mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Cikgu, Ya. boleh buat juga tak fungsi level kecekapan tenaga untuk mengetahui kadar penjimatan penggunaan elektrik periuk nasi ini? Boleh. Yang penting dalam jawapan kamu itu mesti ada apa? Fungsi. Kemudian ataupun melalui, ya, mesti ada apa? Kita akan dapat mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Dalam jawapan kamu tu mesti ada perkara tersebut, ya. Dapat mengetahui. Mesti ada jawapan tersebut. Pastikan dalam jawapan kamu tu mesti ada ini. Kita akan dapat mengetahui. Ni mesti, sebab inilah isi dia. Kita akan dapat mengetahui okey, itu dia kunci yang utama, ya. Kita akan dapat mengetahui. Ada lagi yang nak tanya? Tanya. Jangan senyap saja. Sebab ini kemahiran kamu, ya. Bila menjawab, mesti ada jawapan yang kita nak fokuskan. Kalau dia tanya fungsi, jawapan dia terus kepada fungsi. Apa itu fungsi? Peranan. Okey, baik. Soalan yang kedua, ya. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, di manakah boleh kita lihat label tersebut? Di mana? Di mana maksudnya dia tanyakan kita tempat, betul tak? Jadi jawapan dia ialah kita dapat melihat label ini pada kotak atau peralatan elektrik. Okey, mesti. Bila dia kata di mana, mesti dia bertanyakan tempat, betul? Jadi itulah jawapannya. Ni dia, kita dapat melihat label ini pada kotak atau peralatan elektrik. Boleh ikut? Ada nak tanya? Sebab soalannya di mana? Bila di mana, jawapannya mestilah tempat. Tempat tu kat mana? Label tu diletak di mana? Label tu diletak pada kotak atau peralatan elektrik. Dah betulkan jawapan? Ada nak bagi cadangan jawapan? Nak respon? Mesti menjawab dengan ayat yang lengkap. Ya, mesti jawab dengan ayat yang lengkap. Kenapa cikgu gunakan kita? Sebab ini melibatkan orang semua nak guna, termasuk diri kita. Betul tak? Okey, baik. Soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Apa bunyi soalannya? Bagaimanakah? Bila bagaimana ni, dia bertanyakan tentang cara. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Bagaimana daripada label tersebut, bagaimana sebenarnya nak ditunjukkan tahap penggunaannya. Okey, baik. Tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah. Mesti ada perkataan jumlah bintang yang dipaparkan pada label. Jumlah bintang yang dipaparkan pada label. Ni jawapan yang paling kamu kena ada. Yang mesti ada. Jumlah bintang
yang dipaparkan pada label. Mulakan ayat dengan tahap penjimatan elektrik ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang yang dipaparkan pada label. Okey, boleh jelas? Yang baru masuk, boleh buka buku aktiviti. Kita sedang bincang jawapan sebelum cuti hari itu. Tahap Zakuan penjimatan. okey? Ni boleh buat diri tak? Boleh buat sendiri tak? Memang dah buat kan? Sebelum cuti hari ini cikgu bincangkan, pastikan jawapan kamu itu tepat. Sebab ada jawapan yang panjang ayatnya. Kita tidak perlu panjang. Kita mulakan ayat dengan ayat yang menjurus kepada jawapan. Okey, ayat juga kena lengkap, ya? Boleh Alia pergi. Okey, sekarang soalan yang ketiga. Baiklah. Sekarang soalan yang keempat terus ya. Okey, soalan yang keempat dia bertanyakan tentang apa? Berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Berapakah? Bila ada soalan berapakah, mestilah menanyakan. Menanyakan tentang jumlah. Okey, tentang jumlah. Okey, jadi jawapannya apa dia? Jumlah 5 bintang pada label menggambarkan penggunaan elektrik yang paling jimat. Okey, baik, tu dia jawapannya ya. Sebab dia tanya berapa. Bila berapa, jawapan mesti dalam bentuk bilangan, kuantiti. Okey, baik. Jadi jawapan yang kamu boleh mulakan, cara menulis menjawabnya, jumlah 5 bintang pada label menggambarkan penggunaan elektrik yang paling jimat. Sudah? Okey, kemudian soalan yang, okey, cepat buat lagi. Cikgu besarkan lagi. Tu dia. Jumlah 5 bintang. Okey, jumlah 5 bintang pada label menggambarkan penggunaan elektrik yang paling jimat. Kawan-kawan sudah? Dah? Boleh cikgu ke soalan seterusnya? Boleh. Okey, soalan yang kelima. Okey, baik. Soalan yang kelima, dia tanya tentang apa? Apakah? Apakah tu dia tanyalah perkara kesan daripada penjimatan ya. Apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Cadangan jawapan yang cikgu berikan ada 2 jawapan. Bila dia bertanyakan tentang kebaikan, lebih baik kita beri jawapan lebih daripada 1. Kerana biasanya fokus markah yang begini 3 markah. Jadi kita digalakkan beri jawapan lebih daripada 1. Okey? Soalan tadi dia tanya apakah kebaikan daripada penggunaan elektrik yang jimat ni penjimatan penggunaan elektrik. Jadi cikgu mulakan jawapan dengan antara. Kenapa cikgu guna antara? Sebab cikgu nak beri 2 kebaikan. Cikgu nak beri 2 kebaikan. Sebenarnya banyak kebaikan bila kita menjimatkan elektrik. Okey. Jawapan yang cikgu cadangkan di sini, antara kebaikan amalan penjimatan elektrik adalah dapat membantu melestarikan alam serta
mengurangkan kos bayaran bil utility bulanan. Kamu boleh salin jawapan cikgu. Okay, yang pertama tadi, kebaikan itu ada dalam teks, betul? Kebaikan tadi tu dia dah nyatakan dalam teks. Kebaikan yang kedua ni cikgu tambah. Bila kita jimat guna elektrik, maka bayaran yang kena bayar setiap bulan dalam resit invoice tersebut sedikit lah, betul? Lagi sikit kita guna, lagi sikit kita kena bayar bil elektrik. Itu yang dinamakan mengurangkan kos bayaran bil utility. Bil utility bulanan. Guna ayat tu. Bil utility tu maksudnya bil elektrik kita lah. Salin jawapan cikgu. Ada yang tak muat, di sini ada 2 baris kan. Kena bijak menulis dengan saiz tulisan yang sesuai dengan ruang. Itu dia kebaikan penjimatan elektrik. Antara kebaikan amalan penjimatan elektrik adalah dapat membantu melestarikan alam serta mengurangkan kos bayaran bil utility bulanan. Okey. Semua orang dah salin? Dah. Belum lagi? Belum. Belum. Okey kawan-kawan, cikgu boleh teruskan? Baik, yang sudah boleh lihat muka surat 33. Pun cikgu nak membincangkan. Kita nak bincang maklumat yang kita baca dan juga cara menjawab perbualan tersebut. Okey. Belum. Oh, belum. Okey, pantas. Sudah kawan-kawan? Dah. Sudah. Okey, cikgu terus bincang muka surat 33 ya. Kamu lihat muka surat 33. Begitu juga jika jawapan kurang tepat atau jauh sangat daripada yang cikgu cadangkan, kamu boleh salin jawapan cikgu dengan harapan apabila kamu menyalin, kamu membaca, meneliti dan tolong ingat cara hendak menjawab soalan pemahaman dalam bahasa Melayu. Kita kena gunakan ayat yang lengkap. Okey, baiklah kawan-kawan. Lihat muka surat 33 ya. Okey, muka surat 33. Ini dia fokus kita. Ya, ini dia fokus kita tentang apa tu? Kepentingan sungai. Jawab soalan pemahaman. Soalan pemahaman ini diberikan dalam bentuk dialog. Ada tanya, ada jawab. Ada tanya, ada jawab. Berdasarkan maklumat ringkas yang diberikan di sini. Di sini cikgu ada warna-warnikan sedikit tu kan. Okey, jadi sekarang kita nak fokus baca dulu. Apa maklumat yang disampaikan? Baiklah, kepentingan sungai. Di sini ada kepentingan sungai.
Kemudian ada dulu ni gambar yang utama sekali ni. Yang di tengah ni yang utama sekali. Yang cikgu bulatkan warna merah ni ya. Sambutan Hari Sungai Sedunia. Ni bukan negara kita sahaja tetapi melibatkan dunia, globalisasi dunia ya. Maksudnya semua negara akan mengadakan program ini pada setiap tahun. Bilakah program sungai ini diadakan pada setiap tahun? Disambut bila? Lihat pada buku teks kamu ataupun paparan yang cikgu buat ini. Okey, sambutan Hari Sungai Sedunia iaitu pada hari Ahad. Ingat ya, pada hari Ahad terakhir dalam bulan September. Maksudnya setiap tahun pada hari Ahad, hari Ahad yang terakhir pada bulan September. Sekarang ni bulan apa kawan-kawan semua? Sekarang ni bulan apa? Bulan September. Bulan September. Sekarang 19 hari bulan, betul. Nanti kita ada jumpa 2 kali lagi Ahad. Lepas ni tengok kalender, kamu tengok Ahad yang terakhir pada bulan September nanti ialah hari sambutan Hari Sungai Sedunia. Nanti kita ada PDPR lah tu. Jadi nanti kita boleh buat poster. Boleh buat poster? Tak suka? Tak suka nak buat poster? Nanti kita buat aktiviti, buat poster ya. Ingatkan cikgu jika cikgu terlupa. Nanti pada minggu akhir bulan September iaitu bulan ni lah kan. Hari Ahad nanti kita akan buat poster. Okey, poster sambutan Hari Sungai Sedunia. Kenapa cikgu ajar kamu? Tujuannya nanti kita tahu daripada maklumat tersebut. Jom kita baca. Baik. Kepentingan sungai. Peranan kita. Tujuan. Tujuan sambutan Hari Sungai diadakan ialah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Tujuan sambutan Hari Sungai ini ialah untuk menyedarkan kita betapa pentingnya sungai dalam kehidupan seharian. Kenapa? Okey. Kenapa sungai itu sangat penting kepada kita? Kenapa? Kenapa sungai sangat penting kepada kita? Ni dia kepentingan sungai. Yang pertama, sebagai sumber air tawar yang utama. Air tawar tu maksudnya air yang bersih. Okey, belum diproses. Nanti dia akan diproses lah untuk sampai ke rumah kita. Yang kedua, sungai ialah habitat haiwan akuatik. Haiwan akuatik ni apa? Contohnya seperti penyu, ikan, belut, labi-labi. Mereka tinggal di dalam air. Kalau tiada air, maka pupuslah mereka sebab hilangnya habitat. Apa itu habitat? Habitat ialah tempat tinggal dan juga tempat perlindungan hidupan akuatik. Boleh faham? Okey, yang ketiga, sungai membekalkan makanan. Ya, betul. Apa dia makanannya? Makanan laut, rumpai laut, ikan-ikan, ketam, karang-karangan yang lain. Betul? Okey. Yang keempat, laut juga sebagai tempat rekreasi. Rekreasi itu contohnya apa? Sukan renang. Kemudian sukan yang macam bermotorbot. Semua tu ya. Okey, dan juga sebagai aktiviti pelancongan. Macam di Pulau Langkawi, betul tak? Pulau Langkawi ialah pulau yang terletak di tengah-tengah air, betul? Jadi pusat pelancongan, pusat rekreasi dunia. Orang luar negara datang, orang dalam negara datang di situ. Okey. Yang kelima, sungai juga sebagai sistem pengangkutan. Tahu sistem pengangkutan? Tahu pelabuhan, kapal-kapal besar yang membawa banyak barang, yang membawa kontena berbagai-bagai masuk ke Malaysia. Barang Malaysia hantar ke luar negara, tak boleh guna kapal terbang
Sebab ada barang yang terlalu berat tidak boleh diterbangkan menggunakan kargo kapal terbang. Jadi terpaksa menggunakan pengangkutan air. Nanti ada free time, ada masa lapang pergi dekat pelabuhan, tengok berapa banyak kontena, berapa banyak kapal-kapal besar betul yang membawa barang dagangan yang kita istilahkan ekspor. Barang Malaysia hantar ke luar negara, jual ke luar negara. Tu ekspor. Kalau import barang luar negara, contohnya beras, kenderaan, barang-barang industri yang guna kapal besar-besar kan, menggunakan laut, sungai, air sebagai pengangkutan. Boleh jelas? Nak tertidur ke? Kena jelas Ini kepentingan sungai dalam kehidupan seharian. Okey, peranan kita, apa tanggungjawab? Apa yang kita kena buat pada sungai? Apa yang kita buat nanti ni dalam program ini? Program ini dapat mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. Macam kamulah, mak ayah kamu kata jangan buang sampah dalam longkang, jangan buang sampah dalam sungai, jangan buang sampah dalam laut. Kerana kita nak sayang sungai, kita nak sayang laut. Okey, yang kedua, masyarakat menyertai kempen sayangi sungai. Masyarakat menyertai kempen sayangi sungai. Apa kempen yang biasa diadakan? Antaranya kalau kanak-kanak kita berikan kamu mewarna, melukis poster. Kalau orang dewasa kita dah boleh kerah tenaga mereka kan. Mereka boleh turun ke sungai, boleh turun ke laut untuk melakukan pembersihan. Seperti yang dinyatakan pada nombor 3, bergotong royong membersihkan sungai. Yang keempat, kita juga daripada program ini kita akan didedahkan bagaimana hendak melaporkan jika kita nampak pencemaran sungai. Contohnya pencemaran sungai Kim Kim. Ingat lagi? Ketika kamu darjah 1, pencemaran sungai Kim Kim. Kita ni duduk di bandar industri. Jadi kalau kamu nampak air sungai, air longkang yang berwarna hitam lain macam tu, kamu boleh salurkan aduan ke Jabatan Alam Sekitar. Boleh buat aduan ke Jabatan Alam Sekitar. Menyatakan bahawa ada pencemaran. Tapi adakah kamu boleh melakukan sebab kamu masih kanak-kanak? Tidak boleh. Boleh beritahu mak dan ayah. Jadi mak dan ayah akan buat aduan ke saluran yang betul. Baiklah, jom kita semak jawapan. Bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia? Sambutan akan diadakan pada hari terakhir dalam bulan September setiap tahun. Ini dia jawapannya. Okey. Sambutan akan diadakan pada hari Ahad terakhir pada bulan September setiap tahun. Boleh nampak kawan-kawan? Dah siap kawan-kawan? Okey, itu dia. Sambutan akan diadakan pada hari Ahad terakhir. Mesti ada Ahad terakhir bulan September setiap tahun sedunia. Tambah. Sedunia. Okey, yang kedua pula. Soalan yang kedua dia kata apa? Apakah kepentingan sungai? Tadi dia beri jawapan dalam 1, 2, 3, 4, 5 kan? Jadi kita kena rangkumkan menjadi ayat. Bila menjadi ayat, mestilah ada tanda koma, tanda koma, tanda koma. Sehinggalah ayat sehinggalah kepentingan yang terakhir tu nanti kamu gabungkan dengan dan. Tu kena pandai ya. Okey, contoh ayat yang cikgu beri, jawapan yang cikgu cadangkan. Sungai penting untuk kita sebagai sumber air utama, koma. Ni isi yang pertama. Okey. Isi yang kedua, penting ni sungai kepada kita yang kedua. Habitat haiwan akuatik, koma, membekalkan makanan dan sistem pengangkutan. Cikgu rangkumkan ya. Cikgu rangkumkan perkara tersebut
membekalkan makanan dan sistem pengangkutan serta. Dan boleh guna sekali sahaja. Kata hubung dan ini boleh guna sekali sahaja. Kemudian isi yang terakhir kita gunakan serta. Serta menjadi tempat rekreasi dan pelancongan. Rekreasi dan pelancongan ni perkara yang sama. Betul? Okey, cuba salin ayat cikgu. Sambung salin ayat cikgu tu. Sungai penting untuk kita sebagai sumber air tawar utama, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan dan sistem pengangkutan serta menjadi tempat rekreasi dan pelancongan. Okay, salin dulu. Dah salin? Tulisan kena cantik. Dah siap. Ejaan kena betul. Ada tanda baca koma, ada penggunaan kata hubung dan juga serta. Okey. Kemudian soalan yang ketiga. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Apa yang kita boleh buat? Meningkatkan kesedaran. Okey, apa yang kita boleh buat? Mengadakan kempen lagi. Apa yang kita boleh buat? Kawan-kawan, apa yang kita boleh buat? Senyap saja. Apa yang kita boleh buat? Ni dia. Apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Apa yang kita boleh buat, kawan-kawan? Cuba jawab dengan suara cikgu nak. Apa yang kita boleh buat? Kita boleh mengadakan kempen kesedaran dan aktiviti bergotong royong membersihkan sungai. Itu dia. Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Yang pertama. Yang kedua. Okey, ini cadangan jawapan yang ketiga. Dan ini jawapan yang keempat. Okey, mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Tujuannya ialah untuk meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai dalam kehidupan seharian. Okey. Ada orang dah ngantuk lah. Jangan tidur. Ada lagi lebih kurang 10 minit lagi. Okey. Simak jawapan kamu. Okey, kawan-kawan yang telah siap. Boleh lihat pada buku teks. Lihat pada buku teks. Ni dah siap belum yang dalam modul? Ni dalam modul ni. Jawapannya kamu kena bina sendiri cadangan yang cikgu berikan seperti di sini. Kita bincang dulu jawapan yang modul ni. Ni pun jawapan pemahaman. Yang dalam modul ini, dia tidak menjurus terus kepada teks. Kamu kena memberi idea sendiri juga. Muka surat 38. Okey, sebelum kita teruskan dengan tata bahasa, kita bincang dulu ni. Yang terakhir untuk soalan pemahaman.
Muka surat 38 modul ada semua. Ada. Siapa hari tu yang tak ada modul tu? Ada dalam ni tak? Cikgu nak foto statekan juga ni. Okey, baiklah. Teks tersebut dia beri secara menyeluruh ya. Okey, cikgu baca, kamu dengar. Ini juga tentang cara-cara kehidupan lah, contohnya di kampung, di tempat tinggal datuk dan nenek kamu ya. Sebab di kawasan tempat kita ni tak adalah kawasan yang kita boleh tanam pokok rambutan, pokok mangga, sayur-sayuran yang banyak kan. Kalau kita tanam pun masih di dalam bekas-bekas atau pasu-pasu kecil. Sebab kita duduk di taman. Okey, lihat ya buku modul, buku surat 38. Teks ini cikgu dah mula bacakan dan ada beberapa ayat yang cikgu gariskan. Itu antara bantuan jawapan untuk kamu, isi penting yang kita boleh gunakan untuk menjawab soalan. Irfan melihat datuk dan bapa membersihkan kawasan di belakang rumah. Ni kamu kena ingat, suasana di kampung. Belakang rumah ada tanah, ada pokok. Okay. Di situ ada beberapa anak pokok rambutan dan mangga. Tujuan mereka membersihkan kawasan, mereka nak menanam pokok-pokok di belakang rumahnya. Irfan, mari tolong nenek petik sayur. Nenek memanggil Irfan. Baik nenek, jawab Irfan. Sayur-sayuran itu ditanam di tepi pagar. Tanaman sayur nenek kelihatan sangat subur. Subur ni maksudnya pokoknya tumbuh sehat. Ada sawi, terung dan cili. Ibu Irfan pula menanam pokok-pokok bunga di halaman rumah. Kakak membantu ibu menyiram pokok-pokok bunga itu. Di belakang rumah mereka tanam pokok rambutan, pokok mangga, pokok buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Okey, baiklah. Daripada tanaman pokok rambutan dan buah-buahan itu, maka kita akan dapat makanlah hasilnya. Ibu mereka pula menanam pokok bunga di halaman. Kenapa pokok bunga ditanam? Kenapa pokok bunga ditanam? Untuk menjadikan kediaman kita kelihatan lebih menarik, lebih indah, betul? Okey, baiklah. Seterusnya, dia kata, mengapakah kita menanam pokok, ayah? Tanya Irfan. Amalan menanam pokok dapat menghijaukan alam. Selain menghijaukan alam, ia akan menambahkan kandungan oksigen yang baik untuk pernafasan kita. Okey, cuaca pun redup dan tidak panas. Jelas ayah, bila oksigen banyak di persekitaran kita ni, maka kita akan rasa sejuk, tak panas. Tak ada berlaku pencemaran alam sekitar. Kita juga dapat memperoleh hasilnya. Kita dapat makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tambah datuk. Lihat soalan yang pertama. Mengapakah kawasan di belakang rumah dibersihkan? Cadangan jawapan cikgu. Kawasan belakang rumah dibersihkan bertujuan untuk menanam pokok dan sayur-sayuran. Itu cadangan jawapan cikgu. Yang kedua, mengapakah pokok-pokok bunga ditanam di halaman rumah? Mengapa? Pokok bunga ditanam di halaman rumah untuk dijadikan hiasan dan menjadikan halaman rumah menarik. Halaman ni maksudnya kawasan di hadapan rumah. Okey, kawasan di hadapan rumah. Itu yang dinamakan sebagai halaman. Baiklah. Seterusnya soalan yang ketiga. Apakah faedah? Faedah itu ialah kebaikan. Faedah ialah kebaikan. Menanam
sayur-sayuran. Faedah menanam sayur-sayuran adalah kita dapat makan hasilnya dan dapat mengurangkan kos membeli. Bila kita tanam sendiri, kita tidak perlu membeli di kedai. Jadi duit kita pun dapat disimpan di dalam tabung. Okey, kamu boleh salin jawapan dan juga cadangan ini. Dah salin? Dah. Ya ke? Jawapan yang ketiga ni paling penting sebab dia out of box gate, keluar daripada yang ada dalam teks tersebut. Faedah menanam sayur-sayuran, kita dapat makan hasilnya. Tadi Atuk dah cakap betul. Cikgu tambah lagi. Daripada kita makan hasilnya, kita dapat mengurangkan kos membeli. Kos tu apa? Duit perbelanjaan kita beli kat kedai. Kalau kita tanam sayur, contohnya kita tanam kacang, kita tanam lada, kita tanam sawi. Jadi kita dapat jimat lah. Kita hanya keluar kos membeli biji benih ataupun biji benih tu kita tak beli pun. Kita dapat daripada dapur kita. Kemudian kita semai biji benih tu macam kamu belajar sains kan. Jadi nanti bila pokok tu dah hidup, dia mengeluarkan hasil, kita akan makan hasilnya hari demi hari demi hari dalam jangka masa yang panjang lah. Mungkin kamu dapat menjimatkan kos membeli selama 3 hingga 4 bulan. Dalam tempoh tersebut, kamu boleh lagi menyemai pokok lain. Nanti keluar hasilnya, kamu dapat makan. Betul? Mak ayah kamu ada buat di rumah macam tu? Tanam pokok kunyit. Tanam pokok sayur. Seronok kan? Jadi kamu boleh bantu ibu dan ayah kamu. Okey. Cuma kita ni berada duduk di taman, di flat kan. Jadi kita ada kekangan ruang. Hanya boleh tanam di dalam pasir. Okey, baiklah. Sekarang cikgu nak teruskan dengan tata bahasa yang kita nak belajar hari ini. Okey. Inilah fokus kita yang utama sebenarnya. Lihat pada buku teks, muka surat berapa tu kawan-kawan? Muka surat 30. Okey, muka surat 30. Kita hendak membina ayat tunggal. Dah. Lihat buku teks, boleh minum sekejap. Siapa yang nak minum boleh minum dulu. Minum dulu sekejap. Tadi kita telah belajar cara menjawab tata bahasa, cara menjawab pemahaman. Sekarang kita nak bina ayat sedikit saja. Ayat tunggal tu apa? Ayat tunggal hanya dia cerita tentang satu perkara saja. Tentang satu hal sahaja dalam sebuah ayat. Baiklah, cikgu mulakan terus ya. Ayat tunggal. Kita lihat dulu pada info bahasa di bawah tersebut. Apakah itu ayat tunggal? Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek, satu perkara sahaja dan satu predikat dan satu keterangan. Satu perkara dan satu keterangan sahaja. Ia tidak menggunakan kata hubung. Ia tidak menggunakan kata hubung. Dan tak boleh, tetapi tak boleh, untuk tak boleh, okey? Dia hanya menerangkan satu perkara sahaja. Okey, baiklah. Sekarang kita lihat keseluruhan gambar tersebut. Tajuknya ialah sisa elektronik. Apa itu sisa elektronik? Sisa elektronik contohnya ialah alat-alat elektrik yang telah lusuh, yang telah rosak, yang tidak digunakan lagi di rumah kita. Itu kita namakan sebagai sisa elektronik. Gambar yang pertama nampak ni, program lestarikan alam. Mestilah di sekolah, betul tak?
Sebab ada nampak macam seorang cikgu yang segak ni kan. Memberi tunjuk ajar, mengumpulkan ya. Mereka mengumpulkan sisa-sisa elektronik. Mereka mengumpulkan alat elektronik yang dah rosak, yang tak digunakan lagi, okey. Untuk dibuat apa? Dihantar ke satu pusat. Kita ada semula lah. Sebab barang-barang elektronik yang telah lusuh, yang telah rosak, sebenarnya kita tidak boleh buang bersepah-sepah. Okey, ada kawan tanya muka surat berapa? Muka surat 30. Buku test jilid 2. Sisa elektronik ini hendaklah kita urus dengan betul. Sebab sisa elektronik ini bila dibiarkan, mereka mengeluarkan gas, mereka mengeluarkan racun ke alam sekitar yang kesan bahayanya akan dapat pada tumbuh-tumbuhan, pada tanah, pada hidupan dan juga pada binatang, serangga dan juga pernafasan kita yang tanpa kita sedari. Boleh jelas? Okey, sikit lagi masa habis. Baiklah, yang pertama. Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Ni ayat yang berwarna biru ini merupakan ayat tunggal. Nabila sebagai subjek. Predikat dia nak menerangkan dia menghadiri program Lestarikan Alam. Satu je dia cerita. Orangnya Nabila. Pergi mana? Menghadiri program Lestarikan Alam. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Ni nampak ni. Mengedarkan. Kita nak bina ayat. Nabila mengedarkan risalah kepada kawan-kawan. Okey, gambar yang ketiga, Fatin. Fatin mengumpulkan apa tu? Sisa elektronik. Baiklah. Nanti gunakan buku tulis garis 1. Okey, gunakan buku garis 1. Buka. Mengumpulkan tuliskan hari dan juga tarikh, serta nanti kamu salinkan ayat ini. Nanti cikgu akan muat naik ayat ini dalam kumpulannya kerana tempoh pembelajaran kita hampir tamat. Ayat ini ialah ayat yang kita bina menggunakan perkataan yang diberikan dalam gambar tadi, menerangkan tentang gambar. Okey, ayat yang pertama, Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. 2, Nabila mengedarkan risalah kepada rakan-rakan. Nabila ini subjek. Predikat dia mengedarkan risalah kepada rakan-rakan. Yang ketiga, Fatin. Fatin ini ialah subjek, seorang saja. Predikat dia buat apa? Mengumpulkan barang elektrik tidak terpakai. Boleh jelas? Yang ini kamu kena salin dalam buku tulis. Ini ialah ayat tunggal. Apa itu ayat tunggal? Ayat tunggal ada satu subjek, ada satu predikat. Apa itu subjek? Objek yang kita nak cerita. Orang. Ada seorang saja. Dan satu perkara saja dia buat dalam satu masa tersebut. Okey. Kemudian ini dia cikgu nak nanti kamu buat pada buku aktiviti. Buku aktiviti. Okey, muka surat. Buku aktiviti muka surat berapa tu kawan-kawan? Muka surat 34 ya. Buku aktiviti muka surat 34 menggunakan perkataan yang diberikan pada ayat 1 dan 2. Ayat yang ketiga, cikgu beri cadangan jawapan, kamu juga boleh gunakan sebagai jawapan kamu. Boleh jelas? Ingat ya, pembelajaran kita hari ini kita tambah dengan tata bahasa iaitu membina ayat tunggal. Ayat tunggal tak boleh ada kata hubung. Faham? Dia mesti ceritakan satu orang saja.
dan satu benda saja yang dia buat. Boleh jelas? Boleh? Okey, kita nak akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ulang semula kerja bertulis hari ini. Kamu kena salin ayat yang cikgu akan paparkan nanti dalam kumpulan. Dan juga lengkapkan latihan dalam buku aktiviti. Boleh jelas? Boleh. Boleh. Okey, baiklah. Rakaman PDPR ini nanti cikgu akan muat naik dalam YouTube. Kamu boleh rujuk semula. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey. Tak ada. Kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan dengan buat latihan.